berita seterusnya. SPRM akan siasat bekas Perdana Menteri, Menteri Keuangan terbabit kes Spangko. Menteri Keuangan siapa tuan-tuan? SPRM akan menyiasat semua yang terbabit dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat pembekal dan menguruskan kenderaan Spangko pada 90-an. Ketua SPRM Azam Baki berkata mereka termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Dia dipetik oleh Berita Harian, program Cak Narah bersama pengalaman media di Sarawak di Kuching. Hari ini, sebagai berkata, keterangan daripada semua orang terbabit perlu melengkapkan kertas siasatan berkenaan. Kita akan panggil sesiapa sahaja yang membuat keputusan pada masa itu, memutuskan untuk memberi projek kepada Spangko. Kita lihat sejarah penubuhan syarikat itu pada 98 atau 99. Jadi sesiapa sahaja ketika itu termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Mahathir lah, akan dipanggil untuk rekod kenyataan dan mengetahui apa yang berlaku. Spangko menjadi syarikat tunggal yang memegang konsensi membekal dan menyelangga kenderaan kerajaan sejak 93. Semalam Perdana Menteri menyifatkan kontrak perolehan Spangko sebagai hanya merugikan negara dan berjanji tindakan penguasaan oleh SPRM dan LHDN akan memerangi rasuah. Dia memetik kes Spangko sebagai contoh antara usaha kerajaan membasmi rasuah. Bulan lalu, SPRM menyerbu rumah seorang tycoon serta pejabat dan syarikat berkaitan dengan ahli perniagaan sebahagian siasatan ke atas Spangko. Alright. Yang disebut tadi itu, siapa Perdana Menteri tahun 1999 dan juga Menteri Keuangan? Mahathir. Okay, kita pun tahu. Tetapi, Azam Baki dia tak extendkan. Tapi sebenarnya, kalau kita perasan, bahawa perkara tersebut berkemungkinan juga akan kena kepada Muhyiddin Yassin. Pendedahan oleh Dr. Mazli di dalam live saya, di dalam podcast saya dengan Dr. Mazli tempoh hari, mendedahkan bahawa bagaimana Spangko, sebuah syarikat yang 700 juta lagi mahal daripada the lowest bidder iaitu Nazar dan juga Berjaya, dapat projek bernilai 4 bilion ini. Dia punya kos yang dia bagi ataupun apa orang kata jumlah yang dia bagi 700 juta lagi mahal daripada the next bidder. Sedangkan kerajaan pada 2019 telah memutuskan untuk apa tuan-tuan? Untuk mengambil Berjaya. Tetapi bila masuk pula kerajaan Muhyiddin Yassin pada tahun 2020, dia batalkan LOI tersebut sampai Vincent Tan saman, digantikan dengan Spangko. So, yelah, takkan tak dapat apa-apa? Itu soalan kita. Takkan tak dapat apa-apa kan? Mesti sesuatu akan berlaku. Mesti ada seseorang mendapat labanya. Kalau tidak, bagaimana tata kelola sebuah kerajaan yang kononnya bersih dan juga stabil? Sebab itu jadi best tu kan, bersih dan stabil, tiba-tiba menganugerahkan satu projek yang bernilai 700 juta. Lebih mahal daripada apa orang kata the next bidder dapat projek tersebut. Jadi ini satu persoalan yang besar kepada kita dan insya-Allah kata perkara ini akan dibawa ke muka pengadilan tidak lama lagi. Perlahan-perlahan saya kata. Sebab itu tuan-tuan, dalam perkara yang kita sebut ini, kita boleh kata apa saja pada kerajaan lah. Kan? Kita boleh kata apa saja. And people are trying to do as best as they can. Sekarang ni untuk undermine kerajaan ini. Untuk undermine, untuk merendah-rendahkan usaha yang kita lakukan. Of course, cabaran dan dugaan itu ada. Bukan senang. Bukan senang. Kita melawan arus sekarang ini, tuan-tuan. Kita melawan arus. Tetapi arus itu kita kena lawan. Kita kena lawan. Kita kena kerah. Kita kena gerakkan juga. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi masalah. Saya nak bawa berkenaan dengan apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini. Okey, secara rumusan dia, pada tahun 2020, masa itu kerajaan bertukar. Kemudian Sanusi ada buat satu kenyataan bahawa masalah air di Kedah akan selesai pada 2023. Okay, masalah air di Kedah akan selesai pada tahun 2023. Kedah memang menghadapi masalah air yang sangat kronik. Okay, masalah air di Kedah sangat kronik. Kroniknya bagaimana tuan-tuan? Air di Kedah dia biasa negeri lain ada reserve dalam 20-30%. Kedah dia bukan setakat tak ada reserve, tetapi negatif. Alright. So sebab itu pada tahun 2020 Sanusi ada buat kenyataan. Antara kenyataan Sanusi ini adalah
Masalah air di Kedah dijangka selesai pada 2023. Dan berita ini dikeluarkan pada 17 Jun 2020. Baik. Masalah gangguan bekalan air dialami penduduk negeri ini dijangka selesai menjelang 2023. Menteri Sanusi berkata ia susulan pembinaan 4 loji rawatan air di Jenun Baru, Sungai Limau, Bukit Selambau dan Lubuk Buntar Lama yang dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Jelasnya kerajaan negeri menerima peruntukan lebih 900 juta dari kerajaan persekutuan bagi memastikan masalah air diselesaikan dan rakyat mendapat bekalan air lebih selesa. Ketika ini, projek tersebut dalam proses penyelesaian tender dan telah diputuskan kerajaan negeri dan kontrak yang dipilih akan dilantik segera. Kita juga berbincang bersama kerajaan persekutuan dengan kabar gembira. Saya rasa paling lambat 2023 akan siap. So, ini adalah berita pada tahun 2020. Lebih kurang 4 tahun yang lalu, berita ini dikeluarkan pada Jun. Hampir 4 tahun lalu berita ini dikeluarkan. Now, setelah masuk 2024, kami dibriefkan, saya dan juga rakan-rakan hari itu dibriefkan berkenaan dengan permohonan Kedah untuk meningkatkan ataupun naikkan tarif air. Kedah adalah antara negeri yang memohon supaya dinaikkan tarif air. Okey. Antara alasan kenaikan tarif air ini, bukan Kedah je, seluruh Malaysia minta, ialah sebab kenaikan tarif air adalah lama dahulu. Dan kedua, Kedah memang menghadapi masalah. So akhirnya, setelah dana diberi, masuk 2024, adakah selesai isu air Kedah? Jawapannya tidak. Kenapa tidak selesai? Daripada 5 loji rawatan, 4 loji rawatan yang disebut oleh Sanusi itu, keempat-empatnya menghadapi masalah untuk menyiapkan loji rawatan air tersebut. Kita dengar apa yang Timbalan Menteri Air kata. Jangan sebab kalau saya buat gila, memang tiap-tiap bulan saya turun nanti. Itu lagi syok. Ni Bukit Selambau. Yang besar kita tu dan sedimen tank. Range untuk construction yang ni at least dalam 2 tahun. Sekarang ni kat mana? Baru potong So tak mula lagi lah. Kau ni dia baru lantik bulan Januari ni lah. Timeline itu bagi EOT semua sepatutnya lah dalam 6 2024. But now Januari pun sekeracap pun tak naik lagi. So ada berapa tim yang bekerja sekarang? Sekarang kita ada 2 tim. Bukan kena ada 7 ke? 7 termasuk pipeline. Pipeline normally kita ada 4 hingga 5 tim. Okay. Kita cuba untuk tambah lagi 2 tim lah. Jangan cuba je. Dah berapa lama dah cuba. Laporan tadi pun cuba juga. Saya turun pun cuba lagi. Jangan sebab kalau saya buat gila, memang tiap-tiap bulan saya turun nanti. Itu lagi syok. Janganlah, saya ada kerja lain juga. Actually ada kekangan sedikit lah. PKP. Bila lepas PKP memang harga naik banyak sangat lah. Masa PKP pun kita stop construction. I think about 21 year juga lah. Kita pun suka mendapatkan. Sekarang ni kalau dia beri ruang. Saya nak cerita masalah saya pula. Saya pun nak cerita masalah saya juga, dia kata. Alright. Masalah air di Kedah kronik Akmal Nasir. Okey. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasir menegaskan masalah bekalan air bersih di Kedah adalah di tahap yang kronik. Menurutnya masalah ini berpunca daripada isu pengurusan air tidak terhasil NRW, Non-Revenue Water, yang tinggi serta kapasiti loji rawatan juga tidak mencukupi. Masalah projek naik taraf LRA di Bukit Selambau sepatutnya siap pada tahun 2023. Kini menjadi projek sakit dan kini keadaannya pada tahun 2022. Katanya berkongsi di laman X beliau. Rakaman video semasa tinjauan projek naik taraf mendapati kerja-kerja tanah masih dilakukan. Menurut maklumat video itu juga, subkontraktor baru saja dilantik pada bulan lalu. Projek yang sudah diberi tempoh EOT, tempoh lanjutan masa itu sepatutnya siap pada Jun nanti. Namun, secacak besi pun tak naik lagi. Kata Akmal, ni dah bulan Januari ni, tak naik lagi. Kerja pembinaan LRA terutama di Bukit Selambau dan Sungai Limau berjalan terlalu perlahan sehingga menyukarkan rakyat Kedah, terutama pengguna air di daerah Kuala. Now, dalam video seterusnya, Akmal menyentuh persoalan bahawa orang lain pun PKP juga. Kan? Orang lain pun PKP juga, dia kata. So, kenapa tak siap-siap lagi? Okay.
Jangan sebab kalau saya buat gila, memang tiap-tiap bulan saya turun. Kita tengok satu video. Kita punya logi dah over capacity. Ya. Nak tak nak, Kita dengar. sadar kena lah. Mana sadar dia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya. Muhammad ni. Kita punya logi dah over capacity. Ya. Nak tak nak, sadar kena lah. Mana sadar dia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Saya nak cerita masalah saya pula. Orang Kedah dah bising, air tak ada kan. Bila saya berjumpa dengan orang semalam, orang marah. Bulan 6 nanti orang akan tuntut. Ini federal bagi grant, Kedah kena jaga projek 129 juta ringgit. Ini bukan pinjaman, ini grant. Daripada federal kita bagi. Akhirnya bila berlaku macam ni, kami juga yang terpaksa masuk campur, tanya. Kalau tengok nama tadi, pemilik projek itu kerajaan negeri. Dan sekarang ni saya memang nak bekerjasama. Menteri sebut memang ini tahun pelaksanaan. Bulan depan masuk parlimen. Saya nak guna sebab lambat sebab COVID. Orang pun akan marah. Kedah ni ada isu air yang agak mendesak. Dia tempat yang terpaksa hantar pakai lori. Lori. Saya pun kata takkanlah Kedah koman sangat kena hantar pakai lori. Keadaan sekarang bukan saya nak salahkan orang. Saya nak resolve soalan ni. Tak nampak lagi plan macam ni nak resolve lah. Kalau tanya saya tak confident ni. Now when you are facing a trouble, nak angkat kaki macam tu tak boleh. Just cabut lagi. Saya pun tak boleh kata ini tak apalah, kita tinggal. Memang orang Kedah tak ada air belah ni. Sama kemarau pula lah ni. Pandai kau tambah minyak lagi dalam isu ni. Dan sekarang memang bulan bila dah start kemarau ni, I think lagi orang marah. Bila saya turun ni memang saya nak selesai. Saya bukannya nak tunjuk, nak komplain. I really want to make sure projek ni boleh selesai. Okay. Ni masalah di Kedah tuan-tuan. Saya malah nak sebut pasal kontraktor tu lah. Nantilah. Saya akan ada buat satu live nanti. Untuk kita nak dedahkan lebih lanjut tentang perkara ini. Mungkin saya akan jemput YB Akmal Nasir lah dalam live saya. Kita tengoklah macam mana nanti. Alright. So itu di Kedah sekarang ni yang dihadapi oleh rakyat negeri Kedah sendiri. Jadi kalau kita rasa macam rakyat negeri Kedah ni kena faham. Rakyat negeri Kedah kena faham benda ni. Jangan pula disalahkan orang lain. Dia dah memerintah daripada bila tuan-tuan. Dan ini dah penggal kedua dah Sanusi memerintah. Ni mungkin ke penggal pertama dahulu dia boleh lah nak tai chi sana, tai chi sini. Kata itu kerajaan sebelumnya dan sebagainya. Ini dah penggal kedua dia memerintah. Cerita isu air tak selesai. Litar lumba tak ada. Litar testing kereta di Langkawi tak jalan. Langkah sukar lah apa tak jalan kita kata. Lepas itu 6 bulan ke 5 bulan pemain Kedah tak terima gaji dah 5 bulan ni. Tak dapat dibayar gaji lagi. Sedangkan bekas CEO KDA, Kedah Darul Aman, terima rasuah, dituduh terima rasuah 4 juta ke 5 juta ringgit. Ke 6 juta ringgit. Bukan bekas CEO dia lah. Kedah tu sendiri terima rasuah. Dikatakan terima rasuah. MBI dikatakan CEO dia, bekas CEO dia, dikatakan terima rasuah. Dan kesemua ini berada di bawah penyeliaan. Semua ini di bawah penyeliaan seorang menteri besar yang hampa kata sempoi. Itu sempoi ke tu? Iaitu Sanusi. Kan, itu saya teringat berdebat dengan seorang walaun kan. Dia kata Kedah ni bagus, Kedah ni bagus. Saya kata kalau bagus kenapa lari pergi Penang? Kita tengok sendiri tuan-tuan. Dia bukan masalah Kedah bagus. Tonton tengok pemimpin dia sendiri.